Selatan Tai, di Rumbia, di Marawi, Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tam-tamnya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala
dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Tafsir Munir yang telah dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Masih lagi perbincangan kita berkisar dalam suratul Baqarah, muka surat 198, perkara yang kelima. Perkara yang kelima. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Lalu mereka berkata, apakah engkau hendak mempermain-mainkan kami? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi orang bodoh, iaitu mempermain-mainkan kamu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Mereka menjawab, kalau begitu mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dianya Tuhan menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Lalu Musa menjawab, sesungguhnya Allah SWT berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dianya Tuhan menerangkan kepada kami apakah warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dianya Tuhan menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, kerana sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk memperolehi sapi itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul ard wa la tasqil hartha musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi yang belum pernah diguna untuk membajak tanah, dan tidak pula digunakan untuk mengairi tanaman, tidak cacat dan tidak berbelang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelih lembu tersebut, dan hampir-hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah berkenaan. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah
Ketika kamu semua membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Surahul Azim. Suratul Baqarah ayat 67 sehingga ayat 73. Pedoman hidup dan hukum hakam yang kelima. Betul Kecaman keras. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau tentang pedoman. Daripada ayat tersebut, kecaman keras ditujukan terhadap perbuatan membunuh orang yang tidak bersalah. Perkara ini disebut lewat sedikit, iaitu disebut selepas menerangkan sikap orang Yahudi yang mempermainkan dan mengingkari kebenaran semata-mata untuk memberikan penekanan terhadap perkara keji, serta buruknya sikap angkuh dan degil. Jadi pertama sekali Allah Ta'ala bicarakan tentang sifat orang Yahudi yang degil, yang angkuh, sombong. Kemudian selepas daripada Allah bicarakan sifat kedegilan bangsa Yahudi ni tuan-tuan, baru Allah Ta'ala sebutkan bagaimana Allah Ta'ala mengecam golongan yang membunuh tanpa hak. Kita dah bicara dalam kitab hadis 40 pada bulan lepas, bagaimana hukum orang yang membunuh tanpa hak. Darah sesama Muslim ni haram hukum dia. Tak boleh kita suka-suka hati membunuh orang sesama Islam ataupun sesama Muslim, sesama akidah, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut, Mak? Tiga perkara yang membuatkan harus bunuh, boleh bunuh. Pertama, orang lelaki dan orang perempuan yang sudah berkahwin yang berzina. Satu. Kedua, semua tunduk. Yang kedua, bodoh dengan bunuh. Jangan cari, tak ada dalam ni. Ni 3 perkara ni dah kita hadis 40. Syekh sebut kat sini kecaman ditujukan perbuatan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi Allah Ta'ala larang sebenarnya. Kita tak boleh suka-suka hati bunuh orang. Allah Ta'ala kecam perbuatan tersebut. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis 40, ni sama-sama ni kita bincang kat sini. Dekat hadis 40 pun kita bincang tentang larangan membunuh sesama Muslim, kecuali 3 perkara yang dibolehkan. Yang pertama, orang lelaki ataupun orang perempuan yang dah berkahwin lalu dia berzina, jadi hukum bunuh ke atas dia, rejam sampai mati. Dan yang kedua, iaitu bunuh dengan bunuh, qisas. Orang yang bunuh seorang yang lain, maka boleh ambil hukum bunuh ke atas dia. Yang ketiga, murtad, orang keluar agama. Jadi agak lewat Syekh kata kat sini bicarakan tentang masalah hukum bunuh tersebut, kerana lebih terdahulu Allah Ta'ala bicara tentang masalah golongan Yahudi ni, sifat dia, keburukan dan kedegilan sifat mereka. Dengan banyak bertanya, maka di situ sebenarnya bukan bertanya untuk menyelesaikan masalah, tapi pertanyaan tersebut mereka engkar sebenarnya. Kalau bahasa Melayu kita, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Sebenarnya dia bertanya tu atas dasar nak berdalih. Di samping menimbulkan kegairahan untuk mengetahui punca sebenar perintah Allah untuk menyembelih lembu berkenaan, sikap degil dan angkuh
memang merupakan sifat semula jadi orang-orang Yahudi. Dalam waktu yang sama di sini kita dapati Al-Quranul Karim tidak menitik beratkan aspek kronologi peristiwa sebagaimana lumrah amalan sejarawan. Sebaliknya apa yang lebih dititik beratkan ialah pembentangan ayat-ayat selaras matlamat yang dimaksudkan. Apa matlamat dia? Iaitu mengambil iktibar pengajaran, menimbulkan kepekaan dan keprihatinan terhadap teladan yang dipaparkan. Allah gambarkan secara tak langsung dalam ayat tersebut bagaimana sifat orang Yahudi ni. Kemudian didatangkan peristiwa tersebut, kisah pembunuhan Bani Israel ni. Jadi di situ Allah bukan menggambarkan ataupun menitik beratkan tentang aspek kronologi, bukan nak cerita tentang masalah pembunuhan tadi. Tetapi tujuan yang paling besar ialah bagaimana ibrah dan pengajaran diambil di sebalik daripada peristiwa yang didatangkan. Itu paling besar. Sebabnya dalam Al-Quran ada 3 kategori. Quran 6,000 ayat tu ada 3 pembahagian. Dalam 6,000 ayat lebih tu terbahagi kepada 3. Satu, berbicara tentang hukum. Yang kedua, membicara tentang akidah. Yang ketiga, membicara tentang kisah. Itu 3 kategori yang ada di dalam Al-Quran. Dan kisah apa sekalipun, pertama bicara hukum, yang kedua bicara tentang akidah, dan yang ketiga bicara tentang kisah. Dan kisah tersebut bukan hanya sekadar nak bercerita semata-mata, tetapi ataupun nak membicarakan tentang kronologi jalan cerita. Tak. Itu sebab kalau kita tengok cerita yang Allah Ta'ala bicarakan dalam Quran, kisah-kisah tersebut tidaklah terlalu terperinci. Kerana apa? Bukan itu tujuan dan matlamat. Tetapi tujuan dan matlamat Allah datangkan setiap kisah yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semuanya adalah tujuan sebagai satu pengajaran kepada kita. Dia nak kita ambil pengajaran, ibrah. Itu yang paling besar. Bukan hanya sekadar kita mendengar ataupun apatah lagi nak mengkaji kisah tu semata-mata kronologi kisah. Bagaimana perjalanan cerita. Tak. Tapi yang paling besar ialah apa pengajaran yang kita dapat. Lebih-lebih lagi pengajaran tersebut bersangkut paut bagaimana nak mempertekadkan lagi keimanan kita kepada Allah, hubungan baik kita dengan Allah, dan juga bagaimana kita nak mempertingkatkan lagi keimanan dalam diri kita terhadap kehidupan kita besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu benda paling besar. Jadi bukan saja-saja. Allah Taala datangkan pelbagai kisah di dalam Al-Quran. Jadi dalam kisah tu pula, dalam banyak-banyak kisah tu 1/3 tadi ada kisah. Jadi kisah tu pula ulama tafsir membahagikan kepada dua kategori pula. Ada kisah yang Allah SWT bicara, ada sebut nama, tempat, di mana, bila. Nama, tempat, bila. Contohnya kisah Nabi Allah Musa. Allah Ta'ala sebut Nabi Allah Musa. Di mana? Di Mesir. Bila? Zaman Fir'aun. Allah Ta'ala cerita. Dan ada kisah dekat dalam tu kategori yang kedua yang Allah Ta'ala tak sebut nama. Tidak disebut nama, tak disebut di mana, tidak disebut bila. Contohnya contohnya seperti kisah dalam suratul Baqarah ayat 159. Kisah Nabi Allah Uzair alaihissalam. Allah Ta'ala bicara tentang kisah Nabi Allah Uzair. Tidak disebutkan nama, tidak disebutkan di mana, dan tidak disebutkan bila. Habis macam mana kisah tu kita tahu oleh Nabi Allah Uzair? Jadi tahunya dekat situ melalui tafsir. Tafsir tu pula dapat daripada mana? Kemungkinan besar dan kebanyakannya tafsir tersebut sama ada ditafsir dengan ayat ataupun tafsir dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada diceritakan semula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah tersebut melalui kisah Israiliyat, ataupun diceritakan kisah tersebut oleh para sahabat. Contoh kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW itulah kisah Nabi Allah Uzair. Nabi sendiri yang meriwayatkan kisah Nabi Allah Uzair. Begitu juga bagaimana Nabi SAW ceritakan kisah 3 orang sahabat ataupun 3 orang adik-beradik yang mempunyai kebun anggur. Dalam ayat tu Allah Ta'ala tak sebut siapa, di mana, bila. Tapi Nabi SAW ceritakan siapa tersebut. Bagaimana perjalanan kisah tadi, Nabi cerita balik. Itu katakan tafsir dengan
tafsir dengan hadis. Begitu juga kisah yang diceritakan oleh para sahabat. Contohnya seperti dalam suratul Hajj ayat ke-16 dan ayat ke-17. Allah Ta'ala hanya bicara tentang bagaimana perumpamaan Allah Ta'ala berikan di antara sifat orang munafik dengan syaitan. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana 'aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'uz zalimin. Allah Ta'ala berikan perumpamaan di antara orang munafik ni dengan syaitan. Jadi syaitan ni apa sifat dia? Sifat dia nakkan semua orang jadi orang kafir. Tapi bila orang yang telah disia-sia ataupun diwaswaskan, ditipu daya tadi jadi kafir, dia kata apa? Inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Aku berlepas daripada engkau. Tak macam tu. Aku berlepas daripada engkau. Sesungguhnya aku ni orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis sifat syaitan, mak. Dia sibuk hasad orang jadi kafir, ikut dia konon-kononnya. Tapi bila orang tu jadi kafir, dia berlepas tangan. Begitu juga golongan munafik. Itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala jadikan. Fakana 'aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Allah Ta'ala kata apa? Syaitan dengan orang yang terhasut dengan syaitan tadi, yang dihasut sehingga dia jadi kafir mengikut syaitan tadi, walaupun syaitan berlepas tangan, kedua-duanya itu Allah Ta'ala campakkan dalam neraka. Jadi cerita tu, mak, di sebalik dua ayat tersebut, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu cerita tentang kisah Barsisa. Kisah Barsisa. Barsisa ni apa? Macam mana kisah dia? Nak cerita ke? Tak payah cerita cepat dia je. Laju dia. Bagaimana kisah Barsisa, mak? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan daripada ayat tadi bagaimana seorang lelaki, seorang abid yang ditipu daya oleh syaitan. Didatangkan kisah Barsisa. Barsisa ni, mak, ialah sebuah kisah seorang abid di zaman Bani Israel dahulu. Jadi dia ni seorang abid. Abid ni apa? Abid ni orang kuat ibadah. Abid ni orang kuat ibadah. Jadi kerana dia terlalu kuatnya ibadah, dia buat satu pondok dekat hujung kampung dan dia tak nak campur dengan orang. Duduk bersendirian di hujung kampung tu, mak, kerjanya dihabiskan masanya dengan beribadah pada Allah SWT. Lalu iblis ni rasa kurang senang. Jadi kurang senang dan dia nakkan Barsisa tadi hancur. Akhirnya iblis tadi mendatangi Allah, minta izin untuk rosakkan Barsisa. Lalu Allah izinkan. Bila Allah izinkan Barsisa dirosakkan ataupun diganggu oleh syaitan tadi, sehingga akhirnya iblis tadi menyerupai lelaki mendatangi Barsisa. Pada peringkat awal dia datang pondok Barsisa, dia minta nak tumpang duduk dekat tempat Barsisa. Jadi Barsisa tadi izinkan, duduklah, dia kata. Tak ada masalah. Lebih kurang macam menasah kalau bahasa kita. Menasahnya apa? Surau. Surau tu besar, ni menasah. Menasah ni kecil lagi daripada surau. Jadi akhirnya syaitan tadi duduk situ. Dia duduk dalam keadaan berupa seperti manusia lelaki. Sehari-hari bersama dengan Barsisa, sampai satu ketika dia minta kepada Barsisa untuk dia belajar, menuntut ilmu dengan Barsisa. Barsisa kata, tak boleh, dia kata. Tak boleh, dia kata. Kerana kalau aku duduk mengajar kau nanti, aku akan terganggu beribadah pada Allah SWT. Jadi ditolak permintaan lelaki tersebut, syaitan tadi tu, iblis. Dan akhirnya iblis pun minta diri, dia pun berlalu pergi. Jadi tujuan asal dia nak merosakkan Barsisa tadi tak tercapai. Kenapa? Dengan cara konon-kononnya dia nak ganggu Barsisa tadi daripada tertumpu fokus pada ibadah dan akhirnya sibuk dengan mengajar. Jadi dengan cara pertama dia tak dapat nak rosakkan, dia guna cara kedua, mak. Dia pergi dekat tengah-tengah kampung. Dekat kampung tu, tengah-tengah kampung ada 3 orang lelaki, 3 orang bersaudara dan mempunyai seorang adik perempuan. Jadi dia perginya rasuk adik perempuan tu. Dia rasuknya adik perempuan tu, mak. Dia rasuk sampaikan abang 3 orang lelaki tadi bawa pergi berubat. Pergi berubat seorang demi seorang tak berjaya. Sampailah satu ketika, mak, syaitan tadi, iblis tadi berupa lagi kepada manusia dan datang jumpa 3 orang abang tadi. Dia tanya, apa masalah? Adik saya ni, dia kata kena rasuk. Kena rasuk, dia kata.
terjerit dan macam-macam cara kami berubat, tapi tak berjaya, tak sembuh juga adik dia. Jadi akhirnya iblis tu yang berupa manusia tadi, lelaki tadi, dia kata, boleh tak aku cadangkan pada kamu, dia kata. Apa dia? Dekat hujung kampung tu ada satu lelaki yang kuat ibadah dalam sebuah menasah, dia kata. Jadi cuba pergi jumpa dengan dia, minta untuk dia berubat. Dia mungkin boleh berubat. Akhirnya 3 orang abang tadi bawa adik dia. Dia bawa adik dia pergi menasah tu, mak. Ada barsisa, dia pergi salam mak pada barsisa. Barsisa pun buka, tengok-tengok ada 3 orang lelaki, seorang perempuan. Dia kata, apa hajat? Dia kata, adik saya ni kena rasuk, dia kata. Diubat dengan kepelbagaian macam-macam cara, dia kata, tapi tak sembuh-sembuh juga. Jadi minta tolong. Barsisa kata, tak, minta maaf, dia kata. Tak, jangan, dia kata. Sebab aku akan terganggu untuk beribadah pada Allah SWT. Akhirnya 3 orang tadi balik. Bawa adik dia, bawa balik mak. Bila bawa balik saja, sampai kat rumah, syaitan tadi masuk balik dalam badan dia. Jerit, kali ni lagi kuat. Sampai ke abang tadi tak ada pilihan, dia bawa lagi jumpa barsisa. Minta tolong barsisa. Barsisa kata, tak, dia kata, aku tak nak terganggu ibadah aku pada Allah. Akhirnya dia orang balik dalam keadaan hampa. Kali ketiga, syaitan tadi mak masuk sekuat-kuatnya, sehabis. Sampai akhirnya, dan dalam keadaan yang sama, syaitan tadi datang juga. Dia kata, aku cadang ginilah pada engkau, dia kata. Kalau katalah barsisa tak nak juga sembuhkan, tak nak mengubat adik engkau, kau tinggalkan je adik engkau dekat depan laman menasah dia tu. Kan ada beranda ni. Jadi tinggalkan kat beranda tu, dia kata. Biarkan barsisa, mesti pasti barsisa akan tu. Akhirnya 3 orang abang ni setuju. Bawa adik dia dalam keadaan terjerit. Dia letak dekat beranda tu. Dia tinggalkan adik dia. Balik terus. Adik dia pun terjerit. Syaitan tadi duduk kacau. Barsisa ni naik turun menasah tu. Jadi sampaikan tahap dia dah tak boleh nak beribadah sebab orang tu terjerit. Perempuan tadi terjerit sampai terganggu. Lalu akhirnya barsisa tadi ambil keputusan ubat perempuan tersebut. Diubat mak. Jadi waktu dia ubat itulah syaitan tadi pula masuk kat mata dia. Masuk kat mata barsisa, tengok perempuan tadi cantik, ditiupkan nafsu pada hati dia. Digodak mak nafsu dia tadi. Sampaikan akhir, pada awalnya dia rasa takut. Lalu syaitan tadi ditiup, diberikan was-was. Dia kata, buat apa kau nak takut? Dia kata, bukan orang nampak. Kau buat apa orang tak tahu. Jadi akhirnya barsisa tadi makan. Kenyang mak. Dah makan, takut. Perempuan tadi pun terkejut. Bila terkejut tadi, Gonta tadi mak, barsisa ketakutan kerana takut orang kampung tahu. Akhirnya dia ketuknya perempuan tadi mati. Bila dia ketuk perempuan tadi mati mak, lalu akhirnya syaitan tadi tiup pada telinga dia. Dia kata, kau tanamkan di bawah, tak payah takut. Dia kata, kau orang tahu pun, kau orang nampak, kau tanam je dekat bawah menasah, dia kata. Jadi tanam bawah menasah. Bila dah tanam di bawah menasah tadi, selesai tak? Selesailah pada awalnya. Syaitan tadi berlari pergi ke kampung. Dia lari pergi ke kampung tadi mak. Konon-kononnya dia pergi ziarah 3 orang abang tadi. Dia tanya-tanya, konon-konon dia buat. Macam mana adik dah sembuh belum? Dia kata, adik kau dah sembuh belum? Jadi dia kata, cuba kau tengok adik kau. Kami dah letak adik kami dekat depan rumah depan menasah barsisa, dia kata. Apa cerita? Tak tahu, dia kata. Pergilah tengok. Pergi tengok, datang pada peringkat awal. Barsisa kata, entah, aku tak tahu. Tak nampak, dia kata. Tak tahu apa yang berlaku. Tiba-tiba je hilang, dia kata. Jadi 3 orang abang ni, dia nak risau, dia balik. Dah barsisa kata macam tu, dia pun balik. Datang lagi syaitan tadi. Dia kata, kau rasa betul ke barsisa cakap tu? Dia kata, kau rasa betul ke dia cakap tu? Tantah dia dah apa-apakan adik kau. Cuba kau cek, dia kata. Tengok bawah menasah dia, tantah dia bunuh, dia tanam, macam-macam dia cakap. Akhirnya mak 3 orang abang tadi dia pun pergi cari-cari, tengok betul jumpa. Ada satu tanah dalam keadaan macam seperti dikorek bawah menasah tu. Bila dikorek balik, tengok bawah tu ada jenazah. Bila dah tengok ada jenazah tadi mak, 3 orang abang dia pun tangkap barsisa tadi. Bawa pergi jumpa hakim. Jumpa raja.
Bila jumpa raja, hakim nak ditahkim balik nak ambil hukuman atas Barsisa, ketika itulah syaitan datang. Syaitan datang pada Barsisa, dia kata, macam mana Barsisa? Tolonglah aku, lepaskan aku, dia kata. Tolong aku, lepaskan aku, dia kata. Aku sanggup buat apa sahaja, janji kau lepaskan aku. Kau buatlah apa pun, dia kata, yang penting kau lepas. Aku akan buat apa sahaja, yang penting aku lepas. Kau lepaskan aku. Akhirnya syaitan kata, waktu itulah, itu yang dia nak sebenarnya. Akhirnya dia kata, boleh tak? Aku boleh lepaskan kau, tapi dengan syarat. Apa syarat dia? Kau mesti sujud pada aku. Kau mesti sujud pada aku. Akhirnya Barsisa tidak ada pilihan. Dia kata, baik, aku sujud. Macam mana aku nak sujud sedangkan aku terikat? Barsisa teruk diikat. Hanya cukup sekadar kau kedip mata kau dan kau jatuhkan kepala kau dengan niat kau sujud pada aku. Lalu akhirnya Barsisa tak ada pilihan. Ayah yang dikasihi oleh Allah SWT, dia pun kedip mata, dia jatuhkan kepala dengan niat dia sujud pada syaitan. Allah ketika itu perintahkan kepada Israel datang cabut nyawa Barsisa. Mati dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Ini kisah bagaimana diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam dua ayat tersebut, suratul Hajj 15-16 tadi. Allah Ta'ala nak gambarkan, nak ajarkan kepada kita bagaimana liciknya syaitan ni. Syaitan ni licik, sangat-sangat licik. Dia punya etika, modus operandi, modus operandi dia tak suruh dan dia tak larang. Itu dia punya modus operandi. Dia bukan jenis menggunakan cara larang ataupun suruh, perintah. Dia tak akan kata tak, dia tak akan kata jangan, dan dia tak akan suruh. Dia punya istilah, dia gunakan istilah was-was. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi syaitan ni sifat dia min syarril waswasil khannas. Pertama sekali sifat syaitan ni waswas, dia memberikan waswas. Min syarril waswasil khannas. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun dia beri waswas pada kita, kita kena tahu Allah datangkan juga sifat syaitan tu khannas. Khannas ni macam mana, Macam mana, Khannas ni macam mana? Khannas ni, Abah tengah duduk situ, dia datang, dia nak rosakkan Abah ni. Dia tengok daripada jauh, kemudian dia datang, dia cuit dia lagi. Dia datang balik, dia cuit dia lagi. Dia tak dempet dengan orang tu, dia tak duduk sebelah, tak. Dia memang jenis penakut. Tapi disebabkan kita takut, dia berani. Sebabnya orang yang dekat hatinya dengan Allah SWT tak semudah-mudah dia nak dekat. Sakit dia. Dan dia lebih takut daripada kita. Yang jadi masalah hari ni, kita tak memahami sifat syaitan yang sebenar, sehingga akhirnya dia yang menguasai. Sedangkan yang sepatutnya berkuasa adalah kita, sebab kita khalifah. Tapi disebabkan kita tidak ada ilmu, dan akhirnya kejahilan yang ada pada kita itu dijadikan sebagai kekuatan bagi syaitan, kesempatan yang luas. Ini dia Allah Ta'ala sebut min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril minnas. Dia datang memberikan waswas pada kita. Dia tak kata tidak, dia tak kata ya, dia tak kata jangan solat berjemaah dekat surau, dia tak kata jangan solat berjemaah, jangan pergi solat berjemaah, jangan pergi, tak. Dia tak kata macam tu, Habis dia guna cara macam mana? Modus operandi dia, iaitu memberi was-was. Contohnya, Abah 2 minggu tak pergi surau. Sebab apa? Demam. Kemudian dah lepas baik demam, kebah. Dah baik kebah, selesai, Abah pun pergi masjid. Pukul berapa? Lebih kurang azan pukul 7.20. Abah pergi masjid pukul 7. Dan pukul 7 tu kawan-kawan semua dah mula penuh dekat tepi-tepi tu kan. Sambil-sambil menyembang tunggu azan tu, dia duduk dekat situ. Abah pun sampai dengan Vespa, gebeng. Jadi kawan-kawan yang duduk tengah menunggu azan tadi tu, dia pun nampak Abah. Apa dia kata? Haji, lama tak nampak. Ingatkan dah tak jumpa pintu masjid. Nampak?
Nampak mak? Apa jadi lepas tu? Itulah ayat yang akan digunakan pakai oleh syaitan tadi sebagai senjata. Sampai akhirnya abah tadi rasa-rasa sempat tak dia sembahyang maghrib. Nampak? Dia patah balik. Kenapa je balik ke? Dia kata kan, ke salah pintu. Dia tambah lagi pula. Berbayang mak. Kalau katalah abah tahan sempatlah sampai isyak, rasa-rasa subuh esok datang lagi tak? Dia akan guna. Tahu aku dah cakap, kalau pergi masjid pun buat apa? Dia kata daripada kau sakit hati, kau pergi masjid dalam keadaan tak ikhlas, hati menggelupur, dia kata kan. Lepas tu malam pula nak pergi kuliah mak. Mak nak pergi kuliah ni kan, pukul 6.30 tadi apa rasa mak? Kan sakit pinggang, sikit tengkuk. Kalau kau pergi pun bukan ikhlas, sampai-sampai sana kau duduk tidur kan, duduk dalam kelas tidur. Apa kau dapat? Ilmu tak dapat, faham tak dapat, silap-silap dosa. Lepas tu orang kata kau berdengkur, yang kata kan. Jadi daripada kau tak dapat apa-apa, ikhlas tak. Nampak mak? Dia tak kata tidak, dia tak kata ya, dia tak larang, tapi itu modus operandi dia. Itu sebabnya orang yang betul-betul baik, taat pada Allah mak, dia akan rosak dengan cara ketaatan. Orang yang maksiat pada Allah, dia akan rosak dengan cara maksiat. Tapi Imam Ghazali kata apa? Sesungguhnya kerosakan yang dilakukan oleh syaitan dalam bentuk maksiat itu lebih baik dibandingkan dia rosakkan dalam bentuk taat. Kenapa? Kerana kita nampak tu taat, kita nampak tu baik, tapi hakikat sebenar di dalamnya, di sebaliknya itu ada kerosakan-kerosakan yang telah dilakukan oleh syaitan. Itu sebab Imam Ghazali kata apa mak? Maksiat batin itu lebih mudah diketahui dan sangat mudah untuk bertaubat pada Allah SWT dibandingkan maksiat batin. Maksiat zahir itu lebih mudah. Maksiat zahir itu lebih mudah diketahui dan mudah kembali taubat pada Allah dibandingkan maksiat batin. Kita pergi sembahyang, baik tak? Pergi kelas, baik tak? Baik. Tapi akhirnya rupanya di sebalik itu ada kerosakan besar. Contohnya apa mak? Contohnya satu hadis Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ajar pada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah cerita balik bagaimana satu pengajaran yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi kata besok ke akhirat apa? Akan dibangkitkan 3 golongan. 3 golongan akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Yang pertama golongan qari, orang yang pandai baca Quran. Orang pandai baca Quran. Pertama sekali Allah akan bangkitkan orang pandai baca Quran. Lalu Allah SWT tanya pada dia, kau mempelajari, aku berikan kepada engkau ilmu sehingga kau pandai baca Quran. Apa yang kau buat dengan ilmu tadi? Lalu lelaki tadi jawab, wahai Allah, dengan ilmu tadi ya Allah telah kuajarkan ilmu tersebut kepada orang sekeliling aku. Apa kata Allah? Allah kata kazabta, kau dusta, kau bohong. Lalu kata-kata Allah SWT itu disokong pula dengan para malaikat. Malaikat pun kata kazabta, kau dusta, kau bohong. Lalu Allah kata, sesungguhnya wahai qari, bukan kau mengajar itu atas dasar ilmu yang aku turunkan pada kau, tetapi kau mengajar itu disebabkan kau nak orang panggil kau pandai membaca. Akhirnya Allah Ta'ala campak lelaki tadi masuk ke dalam neraka. Allah panggil golongan yang kedua pula. Siapa dia mak? Iaitu dermawan, orang yang kuat bersedekah. Wahai lelaki, ku berikan harta kepada engkau. Lalu apa yang kau lakukan pada harta tersebut? Lelaki tadi, wahai Allah, harta yang kau berikan kepadaku telah ku bersedekah, ku infak fi sabilillah, ku berikan kepada mereka yang memerlukan. Lalu ketika itu Allah kata kazabta, kau dusta, kau bohong. Sehingga kan kata-kata Allah SWT itu dipersetujui oleh malaikat. Malaikat pula sokong, kazabta, kau dusta, kau bohong. Lalu Allah kata, wahai lelaki, kau bersedekah, kau infak dengan harta kau fi sabilillah, bukan disebabkan aku, tetapi disebabkan kau nakkan orang sekeliling kau panggil kau seorang dermawan. Akhirnya Allah Ta'ala campak lelaki itu dalam neraka. Lalu Allah panggil golongan yang ketiga. Siapa golongan ketiga ni mak? Mati syahid. Mungkin yang pertama tadi tak sehebat mana, yang kedua tak sehebat ni, mati syahid ni mak. Satu tindakan yang sangat, satu amalan yang sangat hebat, sangat baik. Dah sampaikan tahap Allah Ta'ala sendiri kata orang mati syahid ni mak, dia tak mati, dia tidur di sisi Allah SWT.
Sehingga besok kelebihan orang mati syahid ni di antara golongan yang tidak dihisap oleh Allah SWT di akhirat. Tapi Allah Ta'ala panggil lelaki tadi, wahai lelaki, kau berjuang di jalan Allah sehingga kau mati. Apa yang kau lakukan? Aku berjuang kerana nak menegakkan agamamu ya Allah. Aku berjuang untuk mempertahankan agamamu ya Allah. Lalu Allah kata, kazabta, kau dusta, kau bohong. Sampai ke malaikat yang berada di situ pun mengatakan, kazabta, kau dusta, kau bohong. Allah kata, kau berjuang bukan kerana aku, tetapi kau berjuang kerana nak orang panggil kau seorang pahlawan. Lalu akhirnya Allah Ta'ala ambil lagi tadi, capakkan ke dalam neraka. Mak, 3 perkara ni yang Nabi ajar pada Abu Hurairah ni, secara zahir kita tengok benda ni baik. Sebabnya syaitan ni dia rosakkan manusia mengikut, panggil apa? Status karakter. Mengikut karakter orang tu. Dia tak ada imam surau pergi karaoke, tak ada. Dia tak ada datang bisik dadah lah tu pergi karaoke, tak ada. Yang duk pergi masjid surau ni lah jauh lebih halus daripada mata jarum digunakan pakai oleh syaitan untuk merosak, yang dipanggil maksiat batin, panggil penyakit hati, riak, takabur, ujub, sam'ah, hasad, semua penyakit-penyakit hati yang kita tak nampak. Sehingga Imam Ghazali kata apa? Sesungguh penyakit hati itu jauh lebih susah dijaga dan jauh lebih susah untuk kembali bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya mak, kalau kita tengok ulama sebut, sesungguhnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu kebanyakan penghuninya pada asal atau bahasa kita tu, bahasa Jawa kita, background. Background tu kebanyakannya ahli maksiat. Dan kebanyakan penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu kebanyakan penghuninya backgroundnya ahli ta'at. Jadi berhati-hati, jangan sampai tak pergi masjid pula, tapi semakin berjaga-jaga dan berhati-hati supaya hati kita itu senantiasa betul-betul telus ikhlas kerana Allah. Jangan rasa diri baik, orang lain tak baik, dan jangan sibuk duk mencanang kebaikan kita. Duk bodoh-bodoh macam tu je lah, rasa diri dosa. Itu sebabnya penting dosa. Kat sinilah kita nampak kepentingan dosa tadi. Penting dosa, penting rasa bersalah, penting kesalahan. Lepas tu dengan di situlah akhirnya kita tak ada rasa diri kita baik, kecuali segala-galanya itu bergantung pada Allah untuk letak kita di mana dan apa yang nak diberikan oleh Allah ke atas kita. Itu penting. Kat situlah ulama sebut, ulama tasawuf kata pentingnya dosa, penting rasa bersalah, pentingnya kesalahan. Ni dia. Itu kisah tadi bagaimana didatangkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an di dalam ayat tersebut. Kisah yang tidak disebutkan nama, di mana dan bila. Jauh jalan. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, di samping menimbulkan kegairahan untuk mengetahui punca sebenar perintah Allah untuk menyembelih selembu berkenaan, sikap degil dan angkuh memang merupakan sifat semula jadi orang-orang Yahudi. Dalam waktu yang sama di sini kita dapati Al-Quranul Karim tidak menitik beratkan aspek kronologi peristiwa sebagai lumrah amalan sejarawan. Sebaliknya apa yang lebih dititik beratkan ialah pembentangan ayat-ayat yang selaras matlamat yang dimaksudkan. Apa matlamat dia? Iaitu mengambil iktibar pengajaran, menimbulkan kepekaan dan keprihatinan terhadap teladan yang dipaparkan. Itu paling penting. Bukan hanya sekadar menceritakan tentang kronologi. Macam contoh hari ni lemak, kita belajar ni terlalu memberikan penekanan terhadap kronologi teori dibandingkan aspek amali ataupun praktikal. Contohnya apa mak? Belajar akidah sifat 20. Belajar tak? Belajar. Faham tak? Faham. Tapi sejauh mana kita beramal? Apa maksud beramal kat situ? Mengambil ilmu yang kita pelajari tadi dan apa tu? Di-apply. Di-apply dalam kehidupan. Ada tak yang lebih ganas lagi ayat? Diamalkan. Diamalkan. Lagi-lagi? Disampaikan tak? Bukan sampaikan, maksudnya macam kita diguna pakai. Macam kita ni apa? Kita buat tika mengkuang tu.
Dianyamkan ilmu tadi dalam kehidupan seharian kita tu. Diamal betul lah, semua tu betul. Cuma nak cantikkan lagi supaya ilmu yang kita pelajari dengan kehidupan itu begini. Begini mak. Tu macam mana tu? Kan? Tu macam mana tu? Contoh, dia ngaji akidah. Ni sekarang ni malam ni kita ngaji akidah contoh. Ngaji akidah mak wujud qidam baqa mukhalafatu ta'ala li hawadis qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama basat sampai habis semua belajar. Habis belajar mak sifat Allah semua kita pelajar. Faham tak? Faham. Balik sampai kat depan tu mak tiba-tiba slipper dia hilang. Slipper tu pula hadiah petang tadi dapat anniversary kahwin yang ke-39. Harga pula slipper tu pula, hadiah tu pula hadiah anak bongsu gaji yang pertama. Khas untuk abah slipper tu. Mak pula dapat apron. Kurang asamnya anak. Dia suruh aku masak sampai mati. Tapi apron tu luar biasa mak. Mak pegang je, mak niat sudip keluar. Mak niat tu keluar, periuk keluar. Tu. Abah slipper berapa harga RM299. Abah pakai slipper tu tak payah naik Vespa dah datang. Sedap dia kata kan. Sekali bila balik ngaji akidah, ngaji dah. Balik tengok slipper hilang. Kat mana kita menyulam ilmu akidah dalam kehidupan tadi? Ni yang dikatakan disulamkan ilmu tadi. Apa yang dikatakan wujud Allah? Apa yang dikatakan qudrah Allah? Allah tu berkuasa. Sebab 20 sifat yang wajib bagi Allah tu bukan hanya nak menggambarkan Allah, tetapi bagaimana sifat Allah itu duduk dalam kehidupan kita. Kerana kita ini adalah gambaran kepada sifat Allah. Hidup kita ni, yang kita berjalan ni, pagi, petang, siang, malam, lahir sampai kita mati besok, sampailah besok kita masuk syurga ataupun masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Semuanya itu adalah gambaran kepada sifat-sifat agung Allah tadi tu. Jadi sampaikan slipper yang hilang itu pun, itu adalah gambaran kepada sifat Allah. Sebab slipper tu dia takkan hilang kecuali kudrah Allah. Slipper tu tak akan hilang kecuali iradah Allah, kecuali kehendak Allah. Jadi macam mana kita faham kat situ? Jadi kalau abah betul-betul faham, abah marah tak? Apa masalah? Tak adalah kena tak adalah melenting melata. Mana imam? Dia cari kan, mana pengurusi? Saya dah cakap banyak kali, dah 7 kali mesyuarat agung, saya dah ingatkan supaya beli CCTV. Ada CCTV tak? Kan? Saya dah cakap banyak kali dah, habis semua kena. Semua kena. Yang pencuri tadi rupanya ke mana slipper tadi ayam jantan pakai gede lagi. Sampai kat rumah tadi dah berbakul-bakul, dia marah imam tadi. Sampai kat rumah rupanya slipper tu ada kat rumah. Siapa pakai? Cucu pakai. Tengok slipper ni slipper atuk aku, dia kata dia pun pakai sarung bawa balik. Atuk dah mengamuk-ngamuk dah. Balik ke rumah tengok depan rumah. Astaghfirullahalazim, malu dah. Astaghfirullahalazim, Allah apa. Cuba jangan mak. Ni dia. Ini yang dikatakan macam mana kita menyulam ilmu itu dalam kehidupan. Kita hari ini lebih banyak kita lebih banyak teori. Orang hafal sifat 20, tapi macam mana dia nak praktikkan sifat 20 dalam kehidupan tu? Dia nak menggambarkan, nak menzahirkan bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat agung dalam kehidupan kita. Ni yang Syekh sebut kat sini. Duk sibuk kronologi tanpa mengambil iktibar dan pengajaran. Sebenarnya aspek penekanan setiap kisah yang Allah datangkan adalah pengajaran. Bukannya kronologi semata-mata. Tidak ada ungkapan kekesalan yang lebih tajam dan pedih daripada menganggap batu-batu lebih baik dan lebih berguna daripada hati budi orang Yahudi. Justeru ada juga di antara batu-batuan itu yang boleh mengeluarkan air. Mujahid berkata, seketul batu tidak akan terjatuh daripada puncak gunung
Sungai tidak akan mengalir di celahan batu, dan air tidak akan terpancar daripada batu melainkan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, sekalipun seketul batu Allah jadikan tidak sia-sia, tidak sia-sia. Tak ada satu benda pun, satu perkara mak yang terjadi dalam keadaan sia-sia. Sia-sia tu kita kena tanam tu, sematkan betul-betul dalam akidah kita. Apatah lagi kalau katalah seketul batu pun Allah Ta'ala jadikan tanpa sia-sia, ini apatah lagi perjalanan kehidupan kita sebagai khalifah atas muka bumi. Itu sebabnya mak jangan pandang tengok khabar, macam manalah aku boleh kahwin dengan orang tua ni. InsyaAllah dah lah hitam, ya Allah kedekut, tak hidung masin, tu baking pula, pelik lah. Lalu akhirnya dia kata apa? Macam mana lah Allah Ta'ala boleh tersilap kahwinkan aku dengan dia ni? Dah. Tak ada benda yang sia-sia. Hidup kita tak ada. Sebab apa? Sebab sia-sia itu gambaran sesuatu itu lemah. Kalau Allah jadikan sesuatu itu dengan sia-sia, maknanya Allah tu lemah. Kalau katalah seketul batu tu pun takkan sia-sia, ni apatah lagi perjalanan hidup kita. Jadi tak ada benda. Apa benda yang kita nak kata sia-sia? Cuba bayangkan mak, pokok rumput yang duduk kat tepi jalan tu, cuba bayangkan. Tu dekat pokok-pokok yang tumbuh dekat celah-celah batu, dekat pokok-pokok yang tumbuh dekat celah-celah pasu semua tu, yang pagi-pagi kita membebel kan, baru cabut semalam, hari ni dah tumbuh. Aduh, geram kan. Lepas tu paksa pula kadang-kadang dah 2-3 minggu kita tak cabut, akhirnya terpaksa pula panggil bangla mak, bayar RM150 untuk potong semua rumput-rumput tu kan. Kenapalah Allah Ta'ala jadikan rumput tu? Sebabnya kita ni yang bodoh, kurang pandai. Kat situlah Allah gambarkan, kalau tak ada rumput tadi mak, bangla tadi boleh cari rezeki tak dengan RM150? Nampak tak hebat Allah? Samalah mak, benda yang paling ringan. Contoh kuku. Kalau kita fikir keperluan kuku tu secara zahir lah, buat apa Allah jadikan kuku? Tapi tak sia-sia. Cuba bayangkan mak, dengan kuku tadi adanya kilang buat ketik kuku. Berapa banyak orang kerja kat kilang ketik kuku tu, nak mengadakan ketik kuku tu. Hanya sekadar kuku je. Nampak? Tak akan ada dengan sia-sia. Kelimomo mak, nampak kelimomo? Allah, susah betul lah nak kena basuh cuci kelimomo. Kenapalah Allah jadikan kelimomo? Masya Allah mak, dengan kelimomo tu terjadinya kilang syampu. Orang kerja kilang syampu dapat duit, dah habis-habis pemalas pula, jadi pula apa mak, yang tukang iklan tu, rambut tu dah habis-habis malas kerja tu kan, apa panggil lah, pengiklan tu kan, unjuk rambut sana, rambut sini, model tu. Bayang ke pak? Lepas tu model tadi pula nak sangkut kat mana? Kat tepi jalan. Siapa yang sangkut? Mak bangla juga yang petri besi tu, nak buat papan iklan. Nampak tak? Allah Ta'ala tu hanya kuncinya apa bah? Kelimomo. Isu dia kelimomo je, tapi berapa puluh ribu orang dapat kerja, dapat cari rezeki. Masya Allah, hebat Allah. Seketul batu tidak akan terjatuh daripada puncak gunung, sungai tidak akan mengalir di celah batu, dan air tidak akan terpancar daripada batu melainkan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat inilah Al-Quran diturunkan. Ini bererti ketakutan batu di sini adalah takut yang hakiki. Ini mungkin sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-44, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dan tiada sesuatu pun segala-galanya kecuali bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah jadikan itu tak sia-sia, dan setiap apa yang Allah jadikan itu ada tujuan, dan setidak-tidaknya apa? Iaitu mereka akan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak bertasbih hanya manusia yang lain semua tasbih. Itu sebab Nabi Allah Musa pernah kata dia, Nabi Allah Musa tu dekat hujung-hujung usia dia duduk dalam keadaan beribadah. Dia duduk beribadah, tengah duduk dekat atas tikar semayang tu, beribadah pada Allah SWT. Tiba-tiba lalu seekor semut. Jadi dalam kisah tu,
nak gambarkan Nabi Allah Musa tengok semut tu macam kita tengok semut waktu kita nak makan. Kan waktu kita nak makan tiba-tiba semut tengok kan. Kita pun tengok semut. Orang nak makan, dia nak makan, sibuk je. Jadi Nabi Allah Musa ni dia tegur semut tadi. Dia tegur semut tu bah. Hei semut, dia kata kan. Kenapa Allah jadikan? Apa tujuan Allah jadikan kau? Padahal dia niat tu bukannya tak ada apa-apa pun, macam kita tegur semut lah. Hei semut, orang nak makan, kau nak makan, sibuk je. Orang belum makan, kau dah makan. Kan? Habis makanan kita pun marah, cakap beletih kat dia. Kita pun tak tahu dia faham ke tak. Rupa-rupanya Allah nak tunjukkan kuasa dia bang. Semut tadi tu berhenti. Nabi Allah Musa tegur apa tujuan Allah jadikan kau, semut tadi berhenti. Bila semut tadi berhenti, dia terus paling muka kat Nabi Allah Musa. Terkejut Nabi Allah Musa mak. Bila terkejut saja, lalu semut tu kata, wahai Musa. Dia tarik angkat tangan dia. Wahai Musa. Wahai Musa, dia kata, sesungguhnya Allah SWT jadikan aku pada waktu malam untuk bertasbih pada Allah SWT. Dan Allah jadikan aku dan pada siang hari pula untuk berselawat ke atas Muhammad. Masya Allah. Nabi Allah Musa bila dengar tu menggigil-gigil bah. Ketakutan pada Allah, sehingga riwayat menceritakan saat itu, detik itu, tidak ada lain yang dibuat oleh Nabi Allah Musa kecuali bertaubat, minta ampun pada Allah SWT. Kenapa? Kerana terlalu malu sangat pada semut yang tak ada apa-apa tu pun menghabiskan kehidupannya untuk bertasbih dan berselawat. Kita makan aiskrim. Allahu Akbar. At-Tabari meriwayatkan, kita habiskan boleh At-Tabari meriwayatkan daripada sebahagian ahli tafsir bahawa perkataan takut yang digunakan pada batu adalah dalam bentuk metafora dan kata pinjam, sebagaimana dipinjamkan perkataan al-iradah, kehendak, kepada jadir, iaitu tembok, pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-77, yuridu ayyan qadda, surah Kahfi, yuridu ayyan qadda fa aqamah. Itu suratul Kahfi, sebuah tembok yang hendak runtuh. Itu gambaran bagaimana setiap makhluk Allah SWT ini, mereka cukup sangat-sangat takut pada Allah. Sangat-sangat takut pada Allah. Yang berani siapa mak? Yang berani hanya manusia je. Itu sebabnya bila Allah bicara tentang amanah, kalau kita buka cerita ataupun buka ayat yang perbicaraan tentang amanah, Allah kata apa? Aku nak berikan amanah pada gunung-gunung, tolak. Aku nak berikan amanah pada langit-langit, tolak. Aku nak berikan amanah pada pokok-pokok dan sebagainya. Semua menolak mak, tak berani. Siapa yang berani ambil? Iaitu manusia. Manusia je berani. Selain daripada kita ni, semuanya duduk dalam keadaan takut pada Allah. Syaitan bah. Syaitan tu jahat tak? Jahat. Iblis tu jahat tak? Jahat. Tapi sejahat-jahat syaitan, sejahat-jahat iblis tu, dia kata apa? Inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Lepas dikufurkan manusia tadi, dia sendiri kata apa? Inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Aku berlepas tangan. Lantak kau lah nak jadi apa jadi. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah. Dia pun takut pada Allah. Kita? Ni mak. Masya Allah. Kisah lembu tersebut menjadi dalil bahawa syariat orang yang terdahulu boleh diterima pakai oleh kita. Pendapat ini adalah pegangan majoriti ulama fiqh kecuali Imam Syafi'i. Jadi apa yang berlaku kepada kisah lembu tersebut, bagaimana ada hukum di situ yang berlaku, maka kebanyakan para ulama mengambil hukum di situ untuk dijadikan sebagai panduan, kecuali Imam Syafi'i. Maknanya 3 lagi mazhab mereka ada mengambil hukum daripada peristiwa kisah lembu tadi. Imam Malik menerima kesahihan sumpah Al-Qasamah. Al-Qasamah di sisi jumhur ulama iaitu wali mangsa yang bersumpah bagi mensabitkan tuduhan membunuh ke atas penjenayah. Qasamah ni dengan makna sumpah, qasam. Daripada pengakuan orang yang dibunuh, umpamanya dia mengatakan saat sebelum mati, darahku pada orang itu, ataupun orang itu telah membunuhku. Walau bagaimanapun Asy-Syafi'i dan jumhur ulama tidak menerimanya, kerana pengakuan orang yang dibunuh dalam saat kritikal sebelum mati, darahku pada orang itu ataupun orang itu telah membunuhku, ada satu pemakluman, dan ini kemungkinan benar ataupun sebaliknya. Apa maksudnya mak? Maksudnya contoh yang dihuraikan balik pada yang ke-7 tadi dengan makna kasam, sumpah. Okay.
Kalau kita tengok pada kisah lembu tu, sebelum dia mati dia kata darah orang tu, tapi sehinggakan akhirnya mereka terpaksa membuat penyembelihan lembu. Orang yang dah nak mati, katalah dia dalam keadaan nazak, dia nazak, dia kata orang tu bunuh aku, contoh. Apa? Lalu pengakuan orang tu boleh diterima untuk mengambil tindakan ke atas orang tadi, mengikut mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Orang yang dah nak mati kena bunuh, orang kena bunuh, dia nak mati, dia belum mati, dia nak mati dalam keadaan nazak. Lalu dia buat pengakuan orang tu bunuh aku. Lalu pengakuan dia tadi diterima mengikut mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Tetapi pengakuan itu tidak boleh dijadikan hujah ataupun dalil bagi mazhab Syafi'i. Kenapa? Orang yang dalam keadaan nazak, mungkin ungkapan dia ataupun kata-kata dia itu boleh diterima ataupun benar ataupun tidak. Jadi lebih baik ditolak. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita berhenti kat situ. Selesai sudah. Berapa jaman? Tengok kat sini banyak ni. Daripada 2000. Masya Allah. Alhamdulillah selesai ayat tersebut dengan izin Allah. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan, pengabdian kepada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tanggung majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.